Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tajuk fiqh dan sirah pada minggu ini. Okey, ini tajuk yang kita ambil sirah lah pada minggu ini, pelajaran 4. Zawajuhu sallallahu alaihi wasallam bi Khadijah binti Khuwailid. Perkahwinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah binti Khuwailid. Okey. Ini kita tahu belaka dah lah. Rasulullah ada beberapa orang isteri, dan ini isteri pertama Rasulullah. Okey, urifa sallallahu alaihi wasallam fi syababihi baina qaumihi bis-sadiqil amin. Mimma raghibat Khadijatahu bintu Khuwailid fi an ta'rid alaihi tijara bimaliha wa zawaj minhu. Okey. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah dikenali pada zaman remaja dia itu, sebagai pada zaman remaja itu dia dikenali di kalangan kaumnya sebagai seorang yang bercakap benar dan juga seorang yang dipercayai, al-amin, jujur lagi dipercayai, yang mana dia telah menarik minat mimma raghibat Khadijah tu, yang mana di segi perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah menyebabkan Khadijah tertarik, suka kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada ketika itu fi an taqrida alaihi tijar bimalihi wa zawaj, yang mana dia telah mengofferkan, menawarkan dirinya, kepada apa Rasulullah, supaya dia ini menawarkan diri ke atas hartanya, perniagaannya. Dia offer kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni nak kahwin dengan Nabi lah. Dia nak offer, maknanya yang inilah juga digunakan sebagai hujah bahawa tak semestinya lelaki yang nak cari perempuan pun boleh jugalah nak cari lelaki, tak jadi masalah tak jadi masalah. Jadi ini offer Khadijah binti Khuwailid terhadap Rasulullah apabila dia melihat bahawa Rasulullah ini seorang yang dipercayai, seorang yang bercakap benar. Jadi dia berminat, dia offer diri nak kahwin dengan Rasulullah. Fatazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Khadijah binti Khuwailid wa kana umruhu hina zaka 25 sana wa hiya yawma idzin ibnahu 40 sana. Ini tahu belakalah cerita ni. Maka telah berkahwinlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah binti Khuwailid ini. Maka dia telah berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid. Pada ketika itu umur Rasulullah lebih kurang dalam 25 tahun. Sementara Khadijah pada waktu itu lebih kurang dalam usia 40 tahun. 40 tahun. Okey, fawaladat Khadijah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam auladahu as-sab'ata illa Ibrahim. Jadi nak katanya maka Khadijah binti Khuwailid, Khadijah binti Khuwailid telah melahirkan 7 orang anak hasil perkongsian hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 7 orang anak, kecuali Ibrahim. Jadi kita duk nyanyi sama tak? Awak duk nyanyi pada zaman pasti dululah. Anak Nabi kita seramai 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ummi Kulsum, Siti, Ruqyah. Ada. Itu dia. Ni ada dah ma'ani mufradat Ma'ani mufradat ada sini. Okey, ini gambar benda ni. Tak habis ni gambar ni. Ustaz ambil ni. Dalam buku ni. Bosra, kota yang kaya dengan sejarah. Di sinilah Pederi Buhairah bertemu Nabi Muhammad ketika berusia 12 tahun. Ini lokasi yang menjadi tempat pertemuan di antara Pederi Buhairah dengan Rasulullah. Okey. Kita pergi kepada muka surat sebelah ini, iktibar ataupun pengajaran daripada pembelajaran 4 ni. Okey, yajibu 'alal muslim an yakuna sadiqan wa aminan fi hayatihi amaliyah. Jadi wajiblah ke atas Muslim, tak kira siapa, supaya dia ini sentiasa bercakap benar
dan sentiasa bersikap amin, amanah, amanah fi hayatihi, dalam kehidupannya amaliyah, dalam kehidupannya seharian. Lianna hadza yad'un nas ila ta'amul ma'ahu, yang mana apabila dia bersikap dengan sifat benar, bersifat dengan sikap amanah ini, dia dapat mengajak orang lain untuk beramal bersama-sama dengan dirinya. Maknanya dia itu menjadi role model, menjadi contoh teladan. Sebagaimana Rasulullah lah, Rasulullah sendiri itu menjadi role model kepada orang lain. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan pada diri Rasulullah itu, maka laqad kana lakum, dan sesungguhnya pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik. Dan Nabi sendiri pun ada bersabda, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Tidaklah aku diutuskan ni, sungguhnya aku diutuskan ni untuk memuliakan akhlak. Jadi apabila kita menjadi contoh teladan yang baik dalam bab bercakap benar dan bab bertindak sebagai seorang yang amanah, maka dia mengajak orang lain, secara automatik mengajak orang lain untuk sama-sama ikut perangai kita yang baik ni. Gitu. Yang kedua, kenapa dah? Az-zawaju yuaddi ila al-iffati fi an-nafsi wa taqsiri zurriyyati salihah wal bu'di an fahishati zina. Jadi perkahwinan ini, apa yang dia dapat bagi apa kepada kita? Dia membawa kepada iffah, membawa kepada keberuntungan kepada diri sendiri dan menambahkan lagi zuriat, meramaikan lagi zuriat yang soleh, yang salihah, wal bu'du anil fahishati zina, dan mengelakkan kita daripada terjebak dengan kancah keburukan, kejahatan zina. Jadi kahwin ini adalah penyelesaian kepada zina. Kok kita terlibat dengan zina? Sebab tu dalam bab perkahwinan dia ada wajib, sunat, harus, makruh, haram. Wajib bila kena kahwin. Bila wajib kena kahwin? Apabila dia rasa dia tak dapat boleh elok diri daripada terlibat dengan zina, dia ada kemampuan, maka wajib ke atas dirinya kahwin. Sunat macam mana? Dia ada kemampuan tapi dia boleh elak diri daripada zina, jadi sunat. Harus bila tidak ada apa-apa halangan, duit ada, tak masalah ke apa, jadi harus. Makruh kan pula makruh? Kalau dia kahwin itu menyebabkan dia masih lagi tidak mampu, tapi dia nak juga kahwin, maka makruh. Haram pula bila? Kalau dia kahwin, dia boleh menyebabkan isterinya ditindas ataupun dizalimi. Dia tak mampu sepenuhnya, boleh memburukkan isteri. Itu tak boleh lah. Jadi perkahwinan Rasulullah dengan Sayyidatina Khadijah ini merupakan satu keberuntungan kepada diri Rasulullah dan keberuntungan kepada Sayyidatina Khadijah jugalah. Sayyidatina Khadijah. Okey, seterusnya, al-muslimu yabhasu 'ani zawji salih. Latihan tak? Okey. Orang Islam, tak kisahlah lelaki dan perempuan, al-muslimu yabhasu 'ani zawji salihah. Diharuskan untuk mencari pasangan, tak kisah suami ataupun isteri, yang soleh dan salihah. Jadi dalam Quran ada sebut dah. Ustaz lupa dah. Al-khabisatu lil-khabisin. Ustaz lupa tu. At-tayyibah, lelaki yang baik untuk perempuan yang baik, lelaki yang jahat untuk perempuan yang jahat dan sebagainya. Ada sebut dalam Quran. Jadi kita ini merupakan satu tuntutan dari sisi agama, mencari pasangan yang boleh menyebabkan kita jadi soleh, menyebabkan kita jadi solehah. Cari pasangan yang sesuai dengan kita, sekufu dengan kita. Jadi dalam bab perkahwinan Rasulullah sirah ni, Rasulullah dengan Sayyidatina Khadijah ini, mereka mencari pasangan yang sama-sama padan, sama-sama baik, sama-sama berakhlak. Ialah Nabi, bukan lantikan manusia, lantikan Allah Ta'ala. Walaupun pada ketika itu dia tak tahu lagi, tapi ada sifat baik yang ada pada Nabi, digelar sebagai Al-Amin daripada kecil. Dan dia juga orang yang bercakap benar, sehingga Abu Bakar kawan dia tu digelar sebagai As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sebab apa? Sebab dia membenarkan semua apa yang ada pada Nabi.
Kalau cerita Isra' Mi'raj ini mari daripada Nabi, aku percaya. Sebab apa? Sebab Nabi tu memang dipercayai. Dia itu memang seorang yang bercakap benar, Nabi tak? Maka dia boleh memberi efek kepada Abu Bakar As-Siddiq sekalipun. Sahabat-sahabat sekeliling dia tak? Ini contoh tak? Okey, al-amalu muhimmu fi hayatil insan hatta la yabqa mu'tamidan ala ghairihi. Jadi al-amal ni benda pekerjaan. Jadi pekerjaan Nabi pada waktu ini sebagai penggembala kambing. Penggembala kambing dia diamanahkan oleh Sayyidatina Khadijah untuk berdagang ke Syam dan sebagainya. Jadi Rasulullah ni dia ada pekerjaan. Jadi pekerjaan dalam kehidupan manusia ini merupakan perkara yang sangat penting untuk menyara diri dan keluarga dah. Al-amalu muhimmun fi hayatil insan. Jadi pekerjaan itu merupakan perkara yang penting dalam hidup, hatta la yabqa mu'tamidan ala ghairihi. Yang mana dia ini tidaklah meletakkan kebergantungan kepada selain. Bila kita dah ada pekerjaan, maka boleh bertindak, boleh hidup secara berdikari, boleh menyumbang kepada masyarakat. Kita ada hasil pendapatan kita sendiri. Sebab itu ada juga disebut benda hadis kan. Ustaz kena check balik. Yadun uliya khairum min yadus sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Jadi kita ni biar jadilah golongan yang memberi. Yang memberi. Kita nak memberi, kita kena ada hasil pendapatan kita. Apa hasil pendapatan kita? Kita kena bekerja. Itu antaranya. Jadi bila kita bekerja, kita dapat menggerakkan jiwa kita, tangan kita untuk bersedekah, untuk memberi hadiah kepada orang. Sebagai contohnya. Jadi tanganlah memberi itu lebih baik daripada kita ini duduk menunggu orang bagi rezeki kepada kita. Ada tulang 4 kerat, maka gunakanlah nikmat yang Allah bagi ni. Allah bagi anggota badan kepada kita. Belajar dalam bab personality tak? Dalam bab personality, Allah tanya tangan kaki yang Allah bagi ni guna untuk benda, beramanah dengan anggota badan yang ada pada diri kita. Tak? Jadi itu antara pengajaran berkenaan dengan tajuk ini. Ustaz rasa itu sahaja. Ustaz minta awak buat latihan di muka surat sebelah tu, di bahagian tadribat tu. Minta tolong awak buat. Awak salin balik soalan dalam bentuk kertas macam biasa. Salin, lepas tu awak ambil gambar, send kepada Ustaz di Telegram. Buat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.